Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali, Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran, ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang mengikuti tadabbur Suratul Kahfi. Seperti yang telah dimaklumkan, kita akan mengikuti ayat ke-5 dan ke-6 pada pertemuan kali ini. Baik. Ayat yang kita bacakan pada malam ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah berfirman, mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah teruk besarnya kesesatan kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu melainkan penipuan. Maka apakah barangkali kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan membunuh dirimu kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, iaitu Al-Quran. Sadaqallahul Azim. Baik, dalam pertemuan yang lepas kita telah membahaskan berkenaan kesyirikan yang berlaku dalam kalangan penganut-penganut agama lain, mendakwa kononnya Allah itu memiliki anak. Dan begitu juga kesyirikan yang besar berlaku ketika munculnya Dajjal, iaitu Dajjal akan mendakwa kononnya dia merupakan Tuhan kepada manusia. Seterusnya Allah menyentuh soal ilmu. Allah berfirman, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Dan sebenarnya mereka tidak memiliki ilmu, pengetahuan yang jelas, dan nenek moyang mereka turut tidak memiliki ilmu. Baik, ayat yang kelima ini Allah mengemukakan perkataan ilmu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah itu maksud ilmu. Ilmu pengetahuan. Apakah semata-mata kita menghafal ataupun kita mengingati itu adalah ilmu? Di dalam Al-Quran syarat dinyatakan soal ilmu. Bahkan permulaan ayat Al-Quran juga menunjukkan betapa pentingnya budaya ilmu di dalam Islam, bermula dengan ayat Iqra'. Ilmu, kalau kita bahas dari sudut pengertiannya, adalah pengetahuan-pengetahuan yang boleh membimbing kita untuk menilai mana perkara benar dan mana perkara yang salah. Dan daripada pengetahuan itu mendorong kita supaya memilih ataupun bersikap benar dan menjauhi sikap yang salah. Itu adalah ilmu. Jadi kalau kita katakan bahawasanya ilmu itu sekadar tahu begitu sahaja, barangkali handset kita pun alim juga, ataupun internet pun alim juga. Tetapi maksud yang difahami dari perkataan ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan yang boleh membimbing kita supaya bersikap benar. Kalau kita lihat definisi ilmu yang dikemukakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Isfahani, dikatakan idraku syai' bihaqiqatih, memahami sesuatu pada hakikatnya. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dikatakan ilmu itu adalah ma'rifatu syai' ala man huwa bih, iaitu mengetahui sesuatu pada perkara sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan dapati golongan yang kelihatan berpengetahuan, tetapi pengetahuannya tidak mendorong dia supaya bersikap benar. Dia sekadar tahu tetapi dia tidak bersama dengan kebenaran.
daripada pengetahuannya tidak mendorong dia supaya bersikap dengan sikap iman yang benar. Walaupun dia kelihatan tahu, tetapi Al-Quran tidak menyatakan dia sebagai orang yang berilmu. Ilmu dari sudut maksud Al-Quran mestilah ada komitmennya. Apabila kita mengetahui sesuatu, kita bersama dengan kebenaran. Begitu juga kalau kita bandingkan perbahasan ilmu yang dibahaskan oleh Plato, dia katakan bahawasanya ilmu itu berkaitan dengan keyakinan, kebenaran, dan ilmu itu menyebabkan seseorang boleh mengemukakan hujah dan menegakkan kepercayaan ataupun keyakinannya. Jadi ayat yang kelima ini Allah menjelaskan betapa golongan-golongan yang sesat, antara faktor mereka adalah mereka tidak memiliki ilmu. Justru kalau kita melihat penjelasan dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, kerap kali dia katakan bahawasanya Islam adalah agama ilmu. Ilmu akan merujuk kepada Islam. Syekh Abdul Rahman Hasan Haban Nakah Al-Maidani rahimahullahu ta'ala, dia katakan bahawasanya kalau kita memiliki ilmu yang benar, sudah pasti kita akan bertemu dengan Islam. Sekiranya anutan Islam kita dengan anutan yang betul, sudah pasti anutan itu boleh dijelaskan dengan ilmu. Maka ayat yang kelima ini Allah menjelaskan soal kepentingan ilmu dan implikasi daripada kita tidak memiliki ilmu yang cukup, yang jelas, menyebabkan kita jadi sesat, kita jadi rosak. Justru kita tak boleh nak katalah, kita tak boleh nak kata tak apa, biar saya jahil, saya bodoh, asalkan saya baik. Sedangkan untuk menjadi orang yang baik itu mesti pandai memilih mana yang benar, mana yang salah. Untuk menilai mana benar dan mana salah, kita mesti memiliki ilmu. Justru bukan dari orientasi Islam yang mengemukakan kata-kata kononnya biar bodoh asalkan baik. Untuk menjadi baik itu mesti kita memiliki ilmu sekurang-kurangnya pada kefarduan kita memilih perkara benar dan tidak bersama dengan perkara yang salah. Baik, dalam ayat ini Allah nyatakan yang tidak memiliki ilmu itu adalah golongan yang sebelum itu, wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada, golongan penganut agama-agama lain yang mendakwa kononnya Allah itu ada anak. Dan daripada kejahilan mereka, Allah menjelaskan wala li abaihim, mereka tidak ada ilmu, dan nenek moyang, keturunan, mak bapak mereka pun tidak ada ilmu. Maka dijelaskan oleh para ulama bahawasanya ini merupakan tabiat kesesatan yang berlaku adalah apabila masing-masing mengikut secara membabi buta. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak Allah jelaskan tabiat kesesatan musuh para Nabi dan Rasul adalah mereka suka taklidul a'ma, taklid secara membabi buta. Sebagai contoh di dalam ayat Al-Quran, apabila Nabi kita Muhammad SAW menyeru kepada kaumnya supaya ikut ajaran iman, mereka kata apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila datangnya Nabi memperingatkan kepada mereka, ikutlah ajaran Islam, ajaran iman dengan keterangan yang jelas, bukan dengan khurafat, bukan dengan tahyul, bukan dengan kepercayaan yang tidak boleh dijelaskan. Ajaran Islam adalah ajaran yang jelas. Tetapi apa balasan mereka kepada Nabi? Mereka katakan, cukup. Cukuplah kami ini dengan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Kami sudah cukup. Kamu jangan tunjuk pandai, wahai Muhammad. Kamu jangan merobek tradisi kami. Kamu jangan mencabar ajaran nenek moyang kami. Cukup kami ikut apa yang telah diwariskan oleh orang tua, pembesar-pembesar kami, sudah cukup. Muhammad jangan tunjuk pandai. Maka Allah ajar Nabi supaya tanya kepada mereka,
Apakah kalau nenek moyang kamu tidak mengetahui sesuatu? Di dalam ayat yang lain, la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah nenek moyang kamu ajar benda yang tak ada, tak masuk di akal, tak logik, tak rasional, tidak boleh dijelaskan, benda mengarut, takkan kamu nak ikut juga? Maka ini mendedahkan kepada kita bahawasanya agama Islam merupakan agama dialog dan agama yang mengutamakan ilmu, kerana daripada ilmu itulah kita akan bertemu dengan gagasan hidup kebenaran. Begitu juga di dalam ayat yang lain, bagaimana fanatik terhadap pembesar-pembesar agamawan mereka tanpa hujah yang benar. Mereka, Allah katakan sikap mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ikut saja, mereka ambil pendeta, padri, rabai mereka, agamawan mereka sebagai satu penentu keputusan, sekalipun bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka tetap ikut pembesar-pembesar mereka. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan betapa pentingnya yang pertama ilmu, untuk kita mengetahui mana benar dan mana salah, dan betapa bahayanya kita bertaklid secara taklid buta. Secara taklid buta. Dan dalam ayat Al-Quran Allah ceritakan bagaimana golongan yang sesat di dunia kemudian masuk neraka di akhirat. Mereka katakan, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan, kami ni ikut-ikut sahaja untuk keterangan yang jelas terhadap sikap dan tindakan kami di dunia. Kami tak ada alasan, kami sekadar ikut sahaja. Kerana apa? Kerana sadatana, pembesar-pembesar kami, wa kubara'ana, ditafsirkan oleh para ulama ataupun ilmuwan kami yang menyeleweng, kami ikut sahaja. Tak ada hujah, tak ada keterangan yang jelas pun kami ikut sahaja. Menyebabkan kami ni jadi sesat, jadi masuk neraka. Baik. Jadi ayat ini Allah jelaskan soal pentingnya ilmu. Dan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran bagaimana penganut Kristian dia mendakwa kononnya Isa itu adalah anak Tuhan. Yahudi mendakwa mereka telah mensalib Nabi Isa, tetapi Allah katakan wama qataluhu yaqina, mereka tidak berpegang dengan agama mereka dengan keyakinan hujah, tapi mereka ikut, mereka agak-agak, mereka rasa-rasa. Maka cara budaya beragama seperti ini ditentang oleh Islam. Maka justru daripada kita faham pentingnya ilmu itulah baru kita tahu kenapa wahyu pertama Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kerana untuk menyerang budaya beragama cara sesat, iaitu agama tanpa ilmu, ikut-ikutan sahaja. Baik, daripada sikap yang sesat inilah menemukan kita dengan kesimpulan dalam pertemuan yang lepas berkaitan dengan istiqamah. Antara jalan yang tak istiqamah adalah golongan ad-dhalin, yang sesat, yang mereka ikut membabi buta begitu sahaja, dan daripada tidak ada ilmu, tidak mementingkan ilmu ataupun selesa diperbodohkan, menyebabkan manusia menjadi dhalin, menjadi sesat kerana tidak mementingkan ilmu. Baik, maka kalau kita merujuk hadis-hadis petanda di ambang berlakunya kiamat, kita akan dapati antara tandanya adalah semakin ramainya golongan yang jahil. Semakin ramai golongan yang jahil, ilmu akan diangkat. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak angkat ilmu dengan sekali rentap, tetapi Allah angkat ilmu dengan dimatikan para ulama. Maka fungsi ulama bersama dengan kita adalah untuk kita ambil pedoman, untuk kita ambil pengajaran, untuk kita wariskan ilmu mereka, bukan semata-mata untuk kita sayangi mereka begitu sahaja. Baik. Kemudian Allah katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah besarnya apa yang keluar daripada mulut mereka. Maka ditafsirkan oleh para ulama bahawasanya afwahim wal khuruj ibaratun anil harakah, iaitu kesesatan yang dipegang
oleh golongan yang sesat adalah mereka menggerakkan kesesatan itu. Bukan mereka sesat kemudian mereka simpan kesesatan mereka begitu saja, tetapi mereka menggerakkan kesesatan mereka dan lidah mereka hanya mengikut taklid secara buta begitu saja. Ini antara tafsiran yang dibuat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Baik, alangkah besarnya apa yang keluar dari mulut mereka, kesalahan kepercayaan mereka. Yaquluna illa kadhiba. Tidak ada apa yang keluar daripada, tidak ada apa yang mereka katakan melainkan penipuan. Jadi ayat kelima ini syarat dengan pengajaran sekurang-kurangnya 3 perkara yang perlu kita perhalusi. Ayat kelima, yang pertama berkaitan dengan ilmu, yang kedua berkaitan dengan taklid, berkaitan dengan ikut secara membabi buta, dan yang ketiga berkaitan dengan penipu. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menggambarkan tema utama Dajjal adalah penipuan, adalah menipu. Tahun-tahun munculnya Dajjal adalah tahun-tahun penipuan. Sebelum munculnya Dajjal yang besar, akan munculnya penipu-penipu Dajjal. Maka disebabkan itu, kalau sesiapa yang ambil bidang hadis dalam menjelaskan perawi yang suka menipu, maka para ulama muhaddithin menggelarkan dia ini sebagai Dajjal, sebagai Dajjal. Baik. Jadi akibat daripada manusia tidak ada ilmu, maka manusia ikut. Apabila ikut secara membabi buta, maka menjerumuskan manusia terlibat dalam penipuan, sama ada secara sedar ataupun secara tidak sedar. Maka dalam beberapa hadis yang boleh kita ambil, Nabi SAW menjelaskan berkaitan dengan zaman ataupun era penipuan. Nabi katakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Hadis ini agak masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis yang dikategorikan sebagai sahih. Nabi SAW katakan akan datangnya tahun-tahun khadda'at, tahun-tahun penipuan yang licik, dengan sirah mubalaghah, hyperbola, khadda'at, iaitu penipuan yang sangat dahsyat, yang banyak. Penipuan yang bukan sekadar dahsyat tetapi banyak. Ketika itu sistem nilai manusia menjadi rosak. Sistem nilai menjadi rosak, menjadi pincang. Yusaddaqu fihal kadhib, iaitu golongan penipu dianggap sebagai jujur, boleh dipercayai, dan golongan yang jujur dianggap sebagai penipu. Wa yukhawwanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Dalam sambungannya Nabi katakan, ketika itu orang yang berintegriti, orang yang jujur akan dikhianati, dan pengkhianat akan diberikan kepercayaan. Jadi ini senario di ambang berlakunya kiamat adalah senario di mana masyarakat manusia menerima penipuan, sekalipun mereka tahu yang tipu itu adalah tipu. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam hadis-hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Nabi katakan, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir zaman, iaitu golongan dajjalun, dajjal. Sebelum muncul dajjal yang besar, akan muncul dajjal sebelum daripadanya, kadzabun, yang sangat kuat menipu. Jadi relasi dalam ayat yang kelima ini, implikasi apabila kita tidak memiliki ilmu, kita tidak ada hujah, dan kita akan ikut-ikut, dan implikasi daripada masyarakat yang diperbodohkan, lantas masyarakat itu sama ada mempercayai penipuan ataupun bersetuju dengan penipuan, ataupun menganggap penipuan itu adalah satu perkara yang biasa. Jadi ini bahaya. Ini bahaya
zaman kita pada hari ini, yang mana tema utama Dajjal itu adalah menipu. Maka disebabkan itu masyarakat barat pada sekitar tahun 2016 mereka membahaskan satu tajuk yang penting, post-truth, iaitu mereka menggambarkan zaman sekarang bukan zaman orang menilai mana betul, mana salah, mana jujur, mana yang tidak jujur, mana tipu, mana benar. Tidak. Bahkan zaman sekarang orang mahu mempertandingkan siapa yang paling bijak menipu. Siapa yang paling bijak menipu. Yang paling bijak menipu itulah dianggap sebagai bijak, dianggap sebagai pandai, dianggap sebagai berkaliber. Jadi masalah zaman disebutkan oleh pengkaji-pengkaji barat hari ini sebagai post-truth adalah masalah orang boleh menerima penipuan. Orang boleh menerima penipuan. Jadi kita boleh lihat berapa banyak penipuan-penipuan yang didokong pada hari ini. Yang didokong, yang dibela, sekalipun orang tahu itu satu penipuan, tapi tetap dibela atas faktor fanatik ataupun faktor kepentingan. Jadi orang-orang barat sebut post-truth, tetapi Nabi kita Muhammad SAW awal-awal telah menjelaskan soal zaman Dajjal, iaitu zaman penipuan berleluasa. Illa kadhiba. Baik, jadi ini dijelaskan panjang oleh Syekh Said Hawa. Dia dalam sesi yang lepas kita telah jelaskan istilah yang digunakan adalah tadjil, iaitu zaman kedajalan. Semua jadi menyeleweng, jadi menipu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi diperlihatkan golongan yang orang yang di neraka kerjanya seksa diri sendiri. Seksa diri sendiri, mencucuk dengan cangkuk besi, cucuk pipi dia, cucuk mulut dia, rahang dia. Maka Nabi dijelaskan, innahu rajul yaghdu min baitihi fayakzibul kazbah tablughul afaq. Hadis ini agak penting, hadis yang sahih, riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Nabi SAW menjelaskan golongan yang dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan dia mencucuk, dia menyeksa diri dia sendiri. Golongan itu adalah golongan yang duduk di rumah. Kita kena hati-hati dengan hadis ni. Dia duduk di rumah dan dia membikin penipuan. Lantas penipuan tersebut tersebar ke seluruh pelosok dunia. Tablughul afaq. Jadi Nabi ini mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan gambaran zaman dunia tanpa sempadan hari ini. Dunia langit terbuka. Kalau zaman dulu orang nak menipu, dia kena bersusah payah, dia kena round kampung, dia kena pergi merata tempat untuk menyebarkan penipuan. Tetapi zaman hari ini orang nak menipu senang sahaja, iaitu dengan internet. Jadi Nabi katakan golongan yang menyeksa diri dia sendiri di dalam neraka adalah dia duduk dalam rumah, dia tak keluar mana-mana, dia duduk di dalam rumah, dia membikin penipuan. Kemudian penipuan tersebut lantas tersebar ke seluruh pelosok dunia. Ini kuasa viral, kuasa internet. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, viral benda-benda menipu, viral benda-benda fitnah, sebenarnya telah pun diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan fitnah internet. Jadi bila kita nak main internet ni kena hati-hati. Kena hati-hati, takut kita masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Jadi selepas daripada Allah menjelaskan betapa pentingnya ilmu, betapa bahayanya risiko kita taklid, membabi buta, kita menjadi selesa tanpa pengetahuan, bodoh.
Maka bagaimana kita nak selamat di zaman fitnah? Maka ketika itu berlangsungnya penipuan. Baik. Jadi sebab itu kalau kita memerhatikan hadis-hadis Nabi SAW, antara kesimpulan yang kita boleh buat, nak selamat zaman fitnah ni apa? Yang pertama kena ada ilmu. Yang pertama kena ada ilmu. Yang pertama kita kena jadi orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang ada prinsip kebenaran, bukan hidup dengan kepentingan. Barulah kita boleh selamat. Tapi kalau kita selesa dengan kejahilan, susah juga, sebab Al-Quran menggagaskan hidup yang selamat adalah hidup ilmu. Baik, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Allah katakan, maka apakah barangkali kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membunuh dirimu kerana bersedih hati. Jadi mungkin agak sensitif ayat ini. Kebanyakan para ulama tafsir menafsirkan bakhi'un nafsaka iaitu qatilun nafsak, iaitu setelah Nabi memberikan penerangan demi penerangan, kaumnya tetap lagi degil, maka Nabi berdepan dengan tekanan perasaan. Dalam pertemuan yang lepas kita telah jelaskan Nabi ini adalah manusia biasa, dan hikmah Allah lantik Nabi di kalangan manusia biasa supaya kita sebagai manusia biasa ni boleh tiru dia. Jadi sifat-sifat manusia yang ada pada Nabi itu bukan bermaksud Nabi itu lemah, tetapi sebagai satu contoh Nabi itu manusia dan kita pun manusia biasa, maka kita sangat layak dan sangat mampu untuk mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasanya dalam sesi kali ini tak sempat untuk kita sentuh sebab turun surah, sebab agak panjang. Baik. Jadi setelah Nabi berdepan dengan tekanan demi tekanan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Pak Hamka dia sebutkan ini merupakan lintasan yang ada dalam jiwa Nabi. Allah bongkarkan sebagai pengajaran kepada umat. Apakah kamu wahai Muhammad terfikir terlintas mahu bunuh diri kerana melihat kedegilan mereka menyebabkan kamu putus asa? Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Mubarak Furi beliau mengambil riwayat daripada Bukhari menjelaskan antara tekanan yang dihadapi oleh Nabi setelah Nabi dapat wahyu Iqra, kemudian Allah hentikan sebentar wahyu. Nabi rasa tertekan, Nabi pening, sehinggalah Nabi naik ke puncak gunung. Nabi nak terjun. Sebab apa? Terlalu tertekan. Maka ayat yang ke-6 ini sekali lagi Allah jelaskan, fala'allaka bakhi'un nafsaka qatilun nafsak, kamu mahu bunuh diri. Ditafsirkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia menjelaskan ada dua tafsiran. Majoriti para ulama tafsir menafsirkan qatilun nafsak, bunuh diri. Tapi ada tafsiran alternatif yang Imam Fakhruddin Ar-Razi nyatakan, Nabi ni bersungguh-sungguh nak pastikan orang ni terima Islam sampai dia berusaha di luar kemampuan dia, takut-takut kesihatan Nabi, nyawa Nabi tidak dihiraukan. Sebab apa? Nabi ni over. Nabi ni over dalam menyatakan dakwah, berusaha bersungguh-sungguh, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, kerja engkau bagi penerangan. Orang nak terima ke tak nak terima, itu dia orang punya pasal. Jangan paksa diri sangat, yang penting kamu dah selesaikan tugas. Baik. Jadi ayat yang ke-6 ini berkaitan dengan tekanan, berkaitan dengan tekanan perasaan, dan kita boleh lihat pada dua perspektif, iaitu tekanan apabila di zaman fitnah, apabila kita mahu mengamalkan Islam, kita akan berdepan dengan tekanan yang kadang-kadang orang sebutkan dengan Islamfobia,
tertekan. Dan begitu juga zaman kita hari ini, zaman yang dalam beberapa hadis Nabi katakan syuhan, akan munculnya perangai individualistik, persaingan, tanafus, perlumbaan, terputusnya silaturahim, konflik besar-besaran yang tidak habis-habis. Maka ujian-ujian seperti itu menyebabkan manusia tertekan. Dan klimaks kepada rasa tertekan itu adalah rasa macam nak bunuh diri. Disebabkan itu, kalau kita baca ayat ini, kita akan mendapati memang masalah yang berlaku mutaakhir ke atas dunia pada hari ini, terutamanya ke atas generasi muda, adalah masalah depresi, masalah tekanan. Kerana apa? Kerana ujian perebutan, persaingan, ujian macam-macam lebih dahsyat daripada persediaan iman yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam diri kita semua. Maka ayat yang ke-6 ini Allah jelaskan berkaitan dengan tekanan perasaan. Dan sahabat-sahabat boleh lihat perangkaan penyakit negara-negara maju yang banyak persaingan, yang banyak konfliknya, yang banyak kepentingannya. Antara penyakit yang banyak adalah penyakit tekanan, depres. Baik. Jadi ayat yang ke-6 ini bukan untuk mempelekehkan Nabi SAW, tetapi untuk mengajar kita selaku umat Nabi bagaimana menguruskan tekanan perasaan, iaitu balik kepada Allah, menjaga pergaulan dan berkawan dengan sahabat-sahabat yang positif, memiliki unsur ataupun nilai positif antara satu sama lain. Baik, cukup ayat 5, ayat 6 yang saya sebut, yang saya tulis nak ceritakan sebab turun ayat tak sempat sebab ayat yang kelima agak panjang penjelasan. Jadi saya sebutkan poin-poin penting. Kalau ada sesiapa yang nak pergi lebih lanjut, maka boleh buka kitab-kitab tafsir. Baik, jadi rasa sekadar itu sahaja. Allahumma ballagt, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.